Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan belajar pelajaran akhlak. Okey, pelajaran akhlak sebab sebelum ni kita hanya belajar jawi sahaja kan. So masuk minggu ni kita akan belajar untuk semua mata pelajaran yang kamu dah dapat buku teks. Okey. Untuk yang bagi yang belum dapat buku teks, bawa sabar. Nanti bila dah ada buku teks, saya akan bagi tahu. Okey. Okey, sambung. Okey, untuk hari ini saya akan mengajar kamu pelajaran akhlak. Bagi tajuk yang pertama iaitu dia punya tajuk ialah yang ini. Adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Tahu kan apa itu makan dan itu minum? Okey, makan, minum. Okey. So hari ni kita akan belajar adab makan dan minum. Okey, tengok yang bawah. Yang baca dan faham, Okey. Adab-adab sebelum makan dan minum. Okey, sebelum kita makan, sebelum kita minum, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, apa dia? Tengok pada gambar dekat bawah. Okey, dia bagi tahu apa? Dia tengok dia nak cakap apa kat situ. Kita kenalah membasuh tangan hingga bersih. Sebelum makan ataupun minum, tak kisah dekat rumah, dekat kedai, dekat mana-mana sekalipun, mestilah membasuh tangan dengan bersih. Bila kita basuh tangan, kita yakin kita punya tangan bersih. Sebab kamu pegang macam-macam benda. Kamu pegang meja, kamu pegang buku, kamu pegang handphone, kamu pegang remote TV dan sebagainya. Kita tak tahu tangan kita bersih ataupun tidak. Jadi sebelum makan dan minum, kita hendaklah membasuh tangan sebab ia menghindarkan kita daripada penyakit. Okey, yang kedua, apa yang kita perlu buat ialah membaca doa makan. Macam mana doa makan? Tahu kan semua macam mana doa makan? Okey. Yang seterusnya, gambar makcik seorang tu kan, warna oranye ni, kotak warna oranye tu, dia duduk dengan tertib dan menghadap makanan dengan tenang. Okey, duduk dengan tertib ni maknanya kamu duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan dan menghadap makanan dengan tenang, sabar. Okey, jangan berebut. Itu maksudnya. Kalau depan makanan awak duduk terkangkang, boleh ke macam tu? Tak sopan kan? Jadi kamu kena duduk dengan tertib. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, gambar yang terakhir ialah berpakaian bersih dan kemas. Dengan makanan pun kita ada adab berpakaian bersih dan kemas. Okey, ini adalah adab-adab sebelum makan dan minum. Okey, ada berapa? Cuba kira gambar tu. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, iaitu basuh tangan. Pertama iaitu basuh tangan. Okey, yang kedua membaca doa makan. Yang ketiga, duduk dengan tertib dan menghadap makanan dengan tenang. Okey, yang terakhir, yang keempat, mestilah berpakaian bersih dan kemas. Okey, kita sambung lagi. Muka surat yang seterusnya iaitu muka surat yang kedua. Tadi kita belajar tentang adab-adab sebelum makan. Yang seterusnya ni adalah adab-adab ketika makan dan minum. Ketika makan dan minum iaitu ketika kita tengah makan. Okey. Sedang makan. Okey, kita tengok anak panah yang pertama. Apa yang dia cakap? Okey, mengutamakan orang yang lebih tua. Mengutamakan orang yang lebih tua. Yang ini
Okey, mengutamakan orang yang lebih tua sekiranya dekat meja makan tersebut ataupun di sekeliling kamu, apa kamu makan, kamu mestilah mengutamakan orang yang lebih tua ambil dulu makanan tu. Kamu muda, kamu utamakan orang yang lebih tua. Hormat orang yang lebih tua. Okey. Yang kedua, jangan gelojoh ketika makan dan minum. Kenapa jangan gelojoh? Kalau kamu gelojoh, nanti kamu tercekik. Okey, tercekik tulang. Tertelan. Dah susah. Jadi jangan gelojoh ketika makan dan minum. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, menggunakan tangan kanan ketika makan. Mana tangan kanan kamu? Okey, ini tangan kanan saya. Tangan kanan kamu yang mana? Okey. Mestilah menggunakan tangan kanan ketika makan. Kenapa tak boleh guna tangan kiri, Ustazah? Tangan kiri ni kamu buat apa? Kamu basuh. Bila kamu membuang air kecil, air besar. Jadi bila kita nak makan, kita kenalah makan dengan tangan yang kanan. Faham? Okey. Seterusnya, didahulukan mengambil makanan yang terdekat. Contoh kan, meja makan tu besar, panjang, banyak sangat makanan. Kamu rasa kamu nak ambil semua? Macam tu. Tapi kamu kena dahulukan mengambil makanan yang terdekat, depan mata kamu sendiri. Okey? Depan mata kita. Jangan gelojoh, jangan berebut. Dahulukan orang tua. Ambil makanan yang terdekat dulu. Sopan. Okey? Yang seterusnya, yang bawah ni ikut anak panah. Okey. Jangan bercakap perkara-perkara yang tidak elok, kotor dan jijik. Apabila kamu tengah makan, jangan bercakap perkara-perkara yang tidak elok, kotor dan jijik. Macam mana caranya, Ustazah? Macam mana cakap perkara yang tak elok, kotor dan jijik tu, Ustazah? Macam ni. Kamu tengah makan dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Lepas tu kamu bercerita. Tadi kan Alif berak. Macam tu. Alif berak cirit. Lepas tu Alif tengok. Cerita macam tu tak boleh. Kita kena hormat orang yang tengah makan. Kita kena sopan. Tak boleh cakap benda yang kotor. Nanti bila kita cakap benda yang kotor, benda yang tak elok, akan mengganggu orang lain. Bila orang dengar apa yang kamu cakap, nanti dia rasa selera dia tu hilang untuk makan. Okey? Tak boleh macam tu. Okey, yang terakhir. Jangan mencaci makanan yang dihidangkan. Yang ini mesti selalu kita buat. Betul tak? Jangan mencaci makanan yang dihidangkan. Contohnya, depan makanan tu kamu, tak sedap lah makanan ni. Tak nak lah makan, tak sedap. Macam tu. Tak boleh Kita kena bersyukur dengan rezeki apa yang Allah bagi. Ada orang lagi susah daripada kita, tak dapat makan pun. Jadi bila kita depan makanan tu, kita jangan caci makanan tu. Okey? Kita makan je. Kalau tak nak makan, tak payah caci makanan tu. Diam saja. Okey. Itu adalah antara adab-adab ketika makan dan minum. Okey. Tengok yang bawah, baca dan hafaz. Berkenaan berkaitan dalil adab makan dan minum. Okey, apa dia dalilnya? Okey, saya baca daripada Abi Salmah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ulamu sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Okey. Wahai anak, bacalah bismillah sebelum makan dan makanlah dengan tangan kananmu serta makanlah makanan yang hampir denganmu. Okey. Riwayat Al-Bukhari dan
Muslim. Macam saya bagi tahu tadi, kita kena makan dengan tangan kanan. Sebelum makan kena baca Bismillah. Okey. Next. Muka surat yang seterusnya. Okey, kita masuk dengan doa sebelum makan, minum dan selepas makan dan minum. Okey. Siapa dekat sini dah hafal doa makan? Ada lagi tak yang belum hafal doa makan? Siapa yang belum hafal doa makan, kita kena hafal doa ni. Okey. Kamu kan makan hari-hari kan? Kena baca doa makan. Okey, macam mana baca doa sebelum makan dan minum tu? Siapa tahu? Cuba baca. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maksudnya, wahai Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Okey, itu adalah doa sebelum makan dan minum. Okey. Lepas kamu dah makan, dah kenyang, alhamdulillah dah kenyang kan? Apa doanya? Doa selepas makan ialah yang ini. Ini doa selepas makan dan minum. Macam mana baca doanya? Siapa yang dah hafal? Okey. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami daripada kalangan orang-orang Islam. Okey. Okey, andai kata kamu tengah makan. Lepas tu kamu baru teringat yang kamu ni terlupa nak baca doa makan. Kamu dah makan setengah dah nasi tu, dah nak habis dah. Tapi kamu lupa, baru teringat, aku belum baca doa makan lah. Boleh baca, tak ada masalah. Okey, ini doanya. Ni dia. Bacaan jika terlupa membaca bismillah sebelum makan dan minum. Okey, apa doanya? Tengok kat bawah tu. Bismillahi awalihi wa akhirihi. Itu doanya. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Okey, dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Tak ada masalah. Boleh baca doa ni kalau kamu terlupa baca bismillah ataupun doa makan. Okey, next. Okey, kita sambung lagi. Muka surat yang keempat. Tadi kita dah belajar adab sebelum, adab ketika makan. Sekarang kita sambung fadilat. Fadilat. Okey, fadilat beradab ketika Fadilat beradab semasa makan dan minum. Semasa makan dan minum. Okey, yang pertama, mendapat keredaan Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, dipandang mulia oleh orang ramai. Yang ketiga, tidak menimbulkan kebencian kepada orang lain. Yang keempat, mengelakkan pembaziran. Dan yang terakhir, dapat menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan. Okey, itu saja fadilat semasa beradab ketika makan dan minum. Fadilat beradab semasa makan dan minum. Okey, yang bawah dia ialah akibat.
akibat kamu tidak beradab semasa makan dan minum. Apa dia yang pertama? Yang pertama, tidak disayangi oleh Allah. Tidak disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Okey, yang kedua, dipandang hina oleh orang lain. Yang ketiga, mendatangkan penyakit. Mendatangkan penyakit. Kenapa mendatangkan penyakit? Sebab tu saya cakap tadi, kamu kalau tak beradab ketika makan, kamu adalah seorang yang gelojoh. Orang yang gelojoh dia tidak beradab ketika makan. Jadi kamu kena makan kunyah perlahan-lahan. Jangan gelojoh, nanti tercekik. Yang terakhir, menyebabkan pembaziran. Jangan tamak untuk ambil makanan. Ambil apa yang terdekat sahaja. Okey? Sebab itu ambil apa yang terdekat sahaja. Apabila kamu ambil semua makanan yang ada kat atas meja, kamu yakin tak makanan tu akan habis? Ambil sikit-sikit. Dah rasa kalau nak tambah lagi, tak ada masalah. Jangan berebut. Okey? Kat situ itu dia fadilat dan akibat tidak beradab ketika makan dan minum. Okey. Tengok dekat muka surat 5 pula. Aktiviti dia, lihat gambar dan ceritakan. Okey, jom sama-sama kita menceritakan tentang gambar tersebut. Okey, gambar yang pertama. Gambar yang pertama yang ini. Membasuh tangan. Okey, gambar yang pertama membasuh tangan. Gambar yang kedua, baca doa makan. Baca doa makan. Gambar yang ketiga dan keempat, bezanya adalah yang ni dia duduk dekat bawah makan bersimpuh. Yang ni pula gambar yang ni duduk makan dekat meja. Kedua-dua gambar ni duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan je. Okey. Yang ni gambar yang kelima. Apabila kamu tak makan, okey, ataupun sebelum makan, hidangkan makanan dengan baik. Bila dah siap makan, tutup makanan dan lauk-lauk yang ada dekat atas meja. Bila sebelum makan, kamu hidangkan. Selepas makan, tutup balik makanan tersebut ataupun lauk-lauk yang ada atas meja. Jangan biarkan macam tu saja. Okey? Tutup Okey, yang ini. Okey, yang ini. Dia baca doa apa dah siap makan? Doa selepas makan. Okey. Ini adalah antara adab ketika makan dan minum. Okey. Saya harap semua dapat tangkap apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. Okey. Selagipun semua orang dah tahu, betul tak? Apa itu makan, apa itu minum. Jangan berebut ketika makan. Okey. Jangan bergaduh kalau tak dapat makanan tu. Dan seterusnya kan. Muka surat 6 dalam buku teks. Kamu dikehendaki menghafaz doa sebelum dan selepas makan. Okey. Doa sebelum dan selepas makan dan minum. Okey, kamu hafal doa ni. Nanti bila setiap kali makan dan selepas makan, baca doa. Okey, baca doa makan. Okey. Okey, faham ya? Dan yang terakhir, muka surat 7. Tahukah anda, yang ini ke atas ni kan? Tahukah anda, orang yang tidak membaca doa sebelum makan dan minum, syaitan akan makan dan minum bersama-samanya. Takut tak? Okey. Jadi, sebab tu kamu kena baca doa. Kalau kamu tak baca doa, kamu terlupa baca doa macam saya ajar tadi. Baca doa yang bawah tu.
Okey, hafal doa yang kalau kamu terlupa baca bismillah tu. Okey. Kalau kamu tak baca doa makan, syaitan akan makan dan minum dengan kamu. Kamu makan sama-sama dengan syaitan. Lauk yang kamu makan, nasi yang kamu makan tu. Nak tak? Macam tu tak nak kan? Jadi, berdoalah setiap kali hendak makan dan minum. Okey, itu saja untuk pelajaran pada hari ini. Habis untuk tajuk yang pertama, iaitu adab ketika makan dan minum. Okey? Tak faham boleh ulang balik tengok video ni. Okey. Itu saja untuk latihan. Saya tunggu semua dapat buku aktiviti dulu. Okey? Nanti kalau saya bagi latihan dalam buku aktiviti ada yang tak dapat lagi, untuk latihan kita akan buat pada minggu depan. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.